Tuanku, apa yang tuanku tawarkan tadi ya, puteri yang cantik, pangkat, apa ni, harta, semua Patik tidak mahu. Yang Patik hanya mahu satu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua calon-calon SPM seluruh negara Malaysia tercinta ini. Cikgu doakan semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat di samping insan-insan tersayang. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu kisah yang cukup sinonim dengan usia anda 17 tahun pada tahun ini, iaitu tentang seorang pemuda berusia 17 tahun yang hebat, yang menolak pinangan untuk bernikah dengan puteri raja yang cantik disebabkan sesuatu. Sesuatu tu apa? Jadi anda perlu tonton video ini sampai habis, kerana kisah motivasi ini semestinya sangat sesuai untuk anda renung ya. Tahun ini anda akan menghadapi peperiksaan SPM, satu peperiksaan yang cukup besar, yang cukup penting kita dalam karier sebagai seorang pelajar sebelum kita menamatkan zaman persekolahan dan menjadi orang di zaman dewasa ya. Jadi murid-murid sekalian ya, pada satu ketika dahulu seorang raja bernama Raja Nur bin Mansur, okey, daripada negara Bukhara. Bukhara ni kalau sekarang Uzbekistan lah ya. Jadi Raja Nur bin Mansur ni dia sakit ya, sakit kronik yang lama. Jadi dia suruh pembesar-pembesar dia panggil tabib-tabib ya, pakar-pakar perubatan yang ada dalam negara, tolong cari pakar-pakar perubatan hebat untuk datang merawat aku. Cari semua, tak kisah, aku sanggup bayar dan aku sanggup berikan apa saja. Jadi datanglah ramai tabib-tabib pakar-pakar perubatan untuk merawat Raja Nur bin Mansur ya. Tapi rawat seluruh dah panggil, tetapi masih tak selesai. Sakit Raja Nur masih tak dapat sembuh lagi. Tiba-tiba setelah satu tempoh yang lama ya, Raja Nur menderita sakit berterusan. Akhirnya datang seorang remaja ya, berusia 17 tahun, sama dengan anda SPM sekarang 17 tahun. Remaja pemuda tadi, dia orang biasa dan dia menawarkan kepada Raja Nur bin Mansur, aku ingin cuba merawat tuanku ya, Patik ingin cuba merawat tuanku, lebih kurang begitu katanya. Dan akhirnya setelah dirawat oleh pemuda 17 tahun tadi, alhamdulillah dengan izin Allah, tiba-tiba Raja Nur bin Mansur sembuh dan pulih. So Raja Nur bin Mansur rasa sangat gembira, rasa happy, rasa ceria, dan dia mula memanggil remaja berusia 17 tahun tadi. Dia kata, wahai anak muda ya, lebih kurang begitu, wahai anak muda ya, engkau telah membuatkan aku gembira, rawatanmu telah menyebabkan sakitku sembuh. Jadi sekarang kau kabarkan kepada aku, apakah yang kamu mahu sekarang ya. Lepas tu pemuda tadi senyap, diam je, dan Raja Nur Mansur cuba meneka, adakah engkau ingin berkahwin, bernikah dengan puteriku yang cantik itu? Raja Nur bin Mansur ni ada seorang puteri yang sangat cantik. Pemuda 17 tahun itu menggelengkan kepala, tanda tidak mahu, puteri cantik pun tidak mahu. Jadi Raja Nur tanya lagi, adakah engkau mahu kuasa dalam negara ini, Bukhara itu? Tidak mahu juga. Adakah engkau ingin pangkat kedudukan dalam negara Bukhara ini? Tidak mahu juga. Jadi Raja Nur bin Mansur pun tinggikan sikit suara. Jadi pemuda, apakah yang kamu mahu? Ya. Jawab pemuda tadi, tuanku, apa yang tuanku tawarkan tadi ya, puteri yang cantik, pangkat, apa ni, harta, semua Patik tidak mahu. Yang Patik hanya mahu satu sahaja, iaitu Patik mahu kalau boleh tuanku izinkan Patik untuk membaca semua buku-buku yang ada di perpustakaan negara kita. Masya Allah, di usia 17 tahun, seorang pemuda yang hebat ya, ditawarkan dengan pelbagai habuan yang hebat, habuan yang menarik, tetapi ditolak dan minta diganti dengan keizinan untuk membaca semua buku-buku yang ada di negara Bukhara. Masya Allah, cukup hebat. Akhirnya dibenarkan dan pemuda tadi baca-baca buku sehinggalah beliau menjadi pakar perubatan yang hebat pada ketika itu, dan beliau menghasilkan sebuah buku perubatan yang bertajuk The Canon of Medicine. Buku kitab The Canon of Medicine itu akhirnya menjadi satu kitab rujukan utama di benua Eropah pada ketika itu untuk mereka yang belajar medik berabad-abadnya. Hebatnya. Dan adakah anda ingin tahu siapakah pemuda itu? Pemuda itu ialah tidak lain tidak bukan Ibnu Sina ya. Jadi
Hebat Ibnu Sina ni, di usia 17 tahun, diuji dengan kedudukan pangkat, tolak. Terlalu cintakan ilmu, terlalu mendabarkan ilmu, jadi khas untuk anak-anak calon SPM ya. Kebetulan Ibnu Sina usia 17 tahun, sama seperti dengan anda 17 tahun yang akan ambil SPM ini. Jadi apa kata, why not kita sama-sama ambil ibrah, ambil pengajaran. Semangat Ibnu Sina di usia 17 tahun kita gunakan untuk dalam diri kita. Semangat kita sebagai calon SPM 2020 ini untuk kita memburu kejayaan, untuk kita buat yang terbaik SPM ya, walaupun ditunda SPM disebabkan COVID-19 dan sebagainya, iaitu pada Januari 2021, tetapi kita adalah calon SPM tahun ini. Kita nak buat yang terbaik, no give up. Dengan baki 2-3 bulan yang ada, kita set satu inspirasi dalam jiwa kita, hantar pada akal kita. Dengan baki yang ada, aku mau usaha lebih, hormat guru lebih, hormat mak ayah lebih, solat lebih, doa lebih. InsyaAllah kejayaan akan milik aku. Menjadi salah seorang orang berjaya milik aku. Menjadi orang yang berlaku peningkatan, improvement dalam academic achievement juga adalah aku. Dan aku ingin menjadi orang yang hebat. Aku ingin menjadi orang yang baik. Aku ingin menjadi orang yang cinta ke ilmu. Kita pun dengar ramai pakar-pakar ilmuwan sebut, knowledge is seeds of change. Benih perubahan adalah dengan ilmu. So, by reading books, dengan mencari ilmu dan sebagainya, penerokaan dan sebagainya, dengan usaha yang gigih dalam bidang ilmu, insya-Allah kita dapat mampu mengubah kehidupan kita. Kita ni lebih kurang sama je. Mungkin harta kita tak banyak ya. Mungkin pangkat kita tak apa ada, biasa-biasa saja. Keluarga kita pun mungkin orang biasa, orang kampung biasa contohnya. Tetapi ingat ya, anak muda di luar sana yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi, anda semua hebatnya, dan insya-Allah dengan ilmu, dengan kejayaan menguasai ilmu bidang-bidang tertentu, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Kita akan menjadi orang yang cemerlang. Kita akan menjadi orang yang menzahirkan kepelbagaian, keistimewaan, kepakaran untuk menterjemahkan dalam bentuk kejayaan yang cemerlang, insya-Allah ya. Jadi kalau ada ujian, dugaan sikit-sikit tu, kita saut cabaran, kita jadikan itu sebagai pemangkin semangat kita untuk kita menjadi orang yang hebat. Jangan risau, kita ni perlu cemerlang pelbagai bidang. Kita tak boleh bidang yang sama. Sebagai contoh, saya bidang helper, bimbingan dan kaunseling. Anda mungkin bidang engineering, anda mungkin bidang medik, anda mungkin bidang agriculture, anda mungkin bidang cari gali minyak dan sebagainya. Tetapi semua bidang ini kita ingin melahirkan orang-orang yang hebat, walau berbeza bidang. Dan kalau kita rujuk sedikit terjemahan kitab Tarbiyatul Aulad ya, karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ada menceritakan bahawa manusia ini memang dilahirkan, Allah lahirkan, Allah takdirkan ya, mempunyai kecenderungan, kepelbagaian, kepakaran yang berbeza-beza. Tetapi berbeza-beza ini semuanya kita nak menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang cemerlang, menjadi orang yang molek-molek belaka, insya-Allah. Jadi saya ingin mengucapkan, menzahirkan ya, ucapan penghargaan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua calon-calon SPM di seluruh negara ya, agar anda terus berusaha dengan gigih, lakukan yang terbaik, no give up, no give up, no give up. So every day kita high effort, smart effort, lakukan yang terbaik insya-Allah, dan fikir masa depan kita, keluarga kita, agama dan negara, insya-Allah. Jadi kita nak menjadi orang yang bermanfaat dan dapat memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat.